Bayangkan, jika selepas pilihan raya negeri ke-17 PRN 17 nanti, landscape politik Sabah bakal menyaksikan seorang tokoh muda naik ke tampuk kepimpinan sebagai Ketua Menteri. Salam sejahtera para sahabat penonton semua. Kita bertemu sekali lagi dalam channel The Scream Media. Sebelum itu, suka kami ingatkan bahawa berita ini dipetik daripada Sabah Gazette bertajuk Apko Bandau sokong Iwan sebagai Ketua Menteri Sabah pasca PRN 17. Kota Marudu, Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu Apko bahagian Bandau menyuarakan keyakinan penuh terhadap Presiden Parti Datuk Iwan Benedik dinamakan sebagai Ketua Menteri Sabah selepas pilihan raya negeri ke-17 PRN 17. Sokongan itu disampaikan oleh Ketua Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum CLC Apko Dun N6 Bandau, Suzy Salapan, yang menekankan rekod kepimpinan Iwan membuktikan keupayaan memimpin negeri dengan telus, berintegriti dan berpaksikan kepentingan rakyat. Suzy berkata, pendekatan Iwan yang sentiasa merendah diri dan dekat dengan masyarakat menjadikannya seorang pemimpin yang berbeza. Katanya, Iwan tidak pernah menjauhkan diri daripada rakyat, sebaliknya menjadikan masyarakat sebagai rakan kongsi dalam agenda pembangunan negeri. Ia selaras dengan keperluan Sabah yang memerlukan seorang pemimpin berjiwa rakyat dan memiliki keupayaan strategik dalam membawa negeri ke arah kemajuan seimbang. Di peringkat DUN kedamaian, pembangunan pesat dalam aspek kemudahan asas, pengembangan peluang ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat luar bandar jelas memperlihatkan keupayaan Iwan mengurus sumber dengan baik, katanya. Suzy berkata, begitu juga di Parlimen Penampang, walaupun baru lebih 2 tahun, pendekatan Iwan yang kerap turun padang dan segera bertindak terhadap keluhan rakyat telah memberi kesan positif yang nyata. Rekod perkhidmatannya di Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB menyerlahkan komitmen Iwan dalam menunaikan tanggungjawab sebagai pemimpin rakyat. Malah, ketika tiada program rasmi kementerian, beliau tetap memilih untuk turun ke lapangan bagi meninjau dan mendengar permasalahan masyarakat. Kini, menerajui Kementerian Usahawan dan Koperasi KUSKOP, Iwan terus menunjukkan keupayaan melalui pelbagai dasar yang menyokong pembangunan perusahaan kecil dan sederhana PKS, memperkukuh operasi luar bandar, serta memperluas akses pembiayaan usahawan, katanya. Menurut Suzy, kejayaan-kejayaan itu membuktikan Iwan mempunyai visi jelas, kemampuan pengurusan yang mantap, serta keikhlasan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Sabah. Oleh itu, Apko Bandau sebulat suara mencadangkan agar beliau diberi mandat untuk menerajui Sabah sebagai Ketua Menteri selepas PRN 17, katanya. Sekiranya kita meneliti dengan lebih mendalam, berita ini membawa kita kepada pola sejarah politik Sabah. Sejak merdeka melalui Malaysia pada tahun 1963, negeri ini sudah menyaksikan beberapa tokoh berbeza naik dan turun sebagai Ketua Menteri, daripada Tun Fuad Stephens, Datuk Haris Saleh, Tan Sri Joseph Pairin Kitingan, hingga Datuk Seri Musa Aman dan kini Datuk Seri Haji Jinor. Setiap era membawa cabaran tersendiri, sama ada dalam aspek pembangunan luar bandar, isu pembahagian hasil petroleum, atau tuntutan hak-hak Sabah di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA 63. Jika Iwan benar-benar diangkat selepas PRN 17, beliau akan memasuki gelanggang sejarah yang penuh dengan beban harapan rakyat dan persoalan warisan politik Sabah yang rumit. Namun, persoalan besar yang akan bermain di fikiran rakyat ialah, mampukah seorang pemimpin muda seperti Iwan
menyeimbangkan idealisme politiknya dengan realiti pentadbiran yang penuh cabaran? Apakah beliau mampu mengurus hubungan politik dalam kerangka kerajaan negeri yang sering melibatkan pakatan pelbagai parti dengan blok kuasa yang kadang kala rapuh? Sejarah politik Sabah membuktikan bahawa peralihan kuasa di sini jarang berlaku secara mudah. Banyak kali ia diwarnai percaturan politik, kejatuhan kerajaan mengejut, dan gabungan parti yang berubah-ubah. Oleh itu, meskipun sokongan daripada Akpo Bandau memberi isyarat awal, persoalan sama ada Iwan benar-benar akan menjadi ketua menteri masih terbuka untuk ditentukan oleh PRN 17 kelak. Pada akhirnya, berita ini bukan sekadar tentang sokongan sebuah bahagian parti terhadap presidennya, tetapi juga tentang wacana lebih besar. Kemana arah tuju Sabah selepas PRN 17? Adakah negeri ini akan memilih untuk meletakkan seorang tokoh muda dengan reputasi bersih di kerusi nombor 1? Ataukah tradisi politik lama yang akan terus menguasai pentas kuasa? Jawapan hanya akan terungkai apabila rakyat sendiri membuat pilihan di peti undi. Yang pasti, perkembangan ini akan menjadi salah satu episod penting dalam naratif politik Sabah yang terus berubah. Bumi bertuah, Sabah luas terbentang. Pemimpin berjiwa rakyat jadi penyangga. Jika harapan rakyat terus gemilang, moga negeri makmur sentosa selamanya. Jadi, bagaimana pandangan anda? Adakah Iwan Benedik wajar diangkat sebagai calon Ketua Menteri Sabah selepas PRN 17? Tinggalkan komen anda di bawah kerana suara rakyatlah yang akhirnya akan menentukan hala tuju negeri ini. Sekian, kita jumpa lagi.